Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Selangor, yang mana sekali lagi Selangor gagal untuk menang menentang pasukan Terengganu apabila Terengganu menang 2-0 pada perlawanan ni, dan gol dijaringkan oleh Habib Harun dan juga Manny Ott. Nampak tak? Tanpa seorang striker pun pasukan Terengganu berjaya untuk menjaringkan gol. And walaupun striker Kepa Sherman ada, tetapi beliau gagal untuk memberi impak yang positif sangatlah kepada bahagian hadapan pasukan Terengganu. Tetapi bukan itu yang ingin kita bincangkan. Marilah kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Yang pertama adalah tentang bahagian middle third mereka, iaitu gandingan Habib Harun, Manny Ott dan juga Azali Nullah sebelum Azali ditukarkan dengan Zul Ashraf. Yang mana apa yang boleh saya katakan di bahagian tengah pasukan Terengganu, mereka ada solid midfield yang boleh bertindak dengan ofensif, yang mana combination antara Habib dan juga Manny Ott yang bertindak lebih ofensif untuk mengcreate ataupun mencipta gerakan serangan ke arah gawang Selangor telah membuktikan yang bahagian tengah pasukan Terengganu sebenarnya mempunyai pemain-pemain yang berkaliber untuk menjaringkan gol daripada jarak jauh dan bermain dengan short passing. Dan peranan Habib Harun lagi pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan, beliau lebih diletakkan untuk boss di bahagian tengah, yang mana sepatutnya beliau boleh bermain sebagai number 8. Tetapi kalau kita lihat dalam atas padang, sebenarnya Habib Harun sedang membentuk double pivot bersama dengan Azali Nullah, dan boleh dikatakan Habib Harun lah player yang buat dua kerja dalam padang pada perlawanan ni, yang mana ketika menyerang beliau akan lebih backup kepada Manny Ott untuk membantu gerakan di bahagian tengah, dan ketika bertahan beliau lah yang buat kerja bertahan di bahagian tengah untuk backup kepada Azali Nullah yang seakan-akan boleh dikatakan tidak beberapa fit untuk game ni dan tidak banyak gerakan dilakukan oleh Azali. Dan jadi banyak benda lah yang Habib Harun buat. Daripada segi work rate memang beliau sangat rajin, beliau adalah player yang sangat bagus, dan daripada segi menyerang beliau boleh saya katakan kualiti daripada segi untuk create build up, short passing dan juga melakukan shoot daripada jarak jauh. Memang Habib Harun adalah player yang versatile dan beliau nampak lebih efektif apabila di bahagian serangan sebab beliau ada kreativiti, dan dalam masa yang sama disebabkan beliau ada work rate dan juga rajin di atas padang, beliau juga mampu untuk menjalankan tugas untuk bertahan dengan baik, membantu bahagian pertahanan dan juga mengganggu bahagian tengah pasukan Selangor. Itu yang saya suka lah untuk bahagian tengah pasukan Terengganu yang diketuai oleh Habib Harun, dan juga Manny Ott lebih kepada bahagian hadapan lah, lebih kepada striker, lebih kepada attacking midfield untuk create ataupun menjadi link up player di bahagian tengah lah. Jadi benda tu yang saya suka tentang pasukan Terengganu yang pertama di bahagian tengah. Yang kedua, apabila berbicara tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni, apa yang boleh saya puji adalah tentang defense department mereka yang diketuai oleh Syarul Nizam dengan Pape Dekite. Bagi saya untuk back four pasukan Terengganu pada perlawanan ni, mereka memang sangat cemerlang. Beberapa kali mereka berjaya untuk memastikan yang barisan serangan pasukan Selangor terperangkap dalam offside trap. Saya tak pasti sama ada offside trap itu dilakukan ataupun tidak disengajakan, tetapi apa yang saya lihat memang barisan pertahanan Terengganu sentiasa memastikan yang pemain-pemain serangan pasukan Selangor terperangkap dalam offside trap ketika mereka cuba untuk melakukan through ball ataupun hantaran di belakang pertahanan, dan perkara tersebut berjaya untuk memastikan yang bahagian serangan pasukan Selangor tidak mampu untuk melakukan gerakan-gerakan sebegitu banyak kali, sebab mereka tahu apabila mereka nak buat macam tu, pemain-pemain Terengganu dah ready dengan offside trap yang mereka lakukan. Jadi benda tu pun sangat-sangat baguslah untuk pertahanan pasukan Terengganu. Selain daripada compactnya pemain-pemain Terengganu di bahagian pertahanan dan juga sangat-sangat berdisiplin, mereka pandai untuk memastikan yang pemain-pemain Selangor sentiasa berada step ahead untuk terperangkap dalam offside trap yang dilakukan oleh mereka. Dan untuk Suhaimi Hussein pun pada perlawanan ni beliau bertindak dengan sangat cemerlang lah. And walaupun Selangor ada beberapa percubaan yang tidak berbahaya, and beliau berjaya untuk selamatkan, dan yang paling penting beliau adalah goalkeeper yang pandai untuk membaca gerakan yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Sebab apa saya kata begitu? Kan, macam saya cakap tadi, Selangor suka untuk melakukan through ball dan juga suka untuk melakukan hantaran-hantaran di belakang pertahanan. Jadi apabila Selangor cuba buat benda tu, sekiranya pemain-pemain Selangor tidak berada dalam offside trap, maka Suhaimi lah akan keluar untuk challenge the ball bagi memastikan yang pemain-pemain Selangor gagal untuk mendapatkan bola tersebut. Jadi itu yang saya suka lah tentang defense dan juga goalkeeper pasukan Terengganu, Suhaimi, yang mana Suhaimi makin matang dalam pembacaan game dia dan
dan beliau lebih berani untuk keluar bagi mendapatkan bola yang apabila pemain-pemain pertahanan leka dan terlepas daripada pemain-pemain serangan pasukan Selangor. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila bercakap tentang pasukan Terengganu, apa yang boleh kita lihat pada perlawanan ni adalah mengenai Azam Azmi dan juga Alif Zakaria. Azam Azmi di bahagian kanan memang kita tak payah cerita lah, memang begitu solid. Alif Zakaria di bahagian kiri pun memang begitu solid. Memang kita tak tahu nak kata memang dua full back pasukan Terengganu ni di bahagian kanan dan juga bahagian kiri adalah antara full back yang kental. Bukan sahaja daripada defending shape, mereka juga bagus daripada segi involve dengan overlap dan juga underlap. Cumanya untuk perlawanan ni Azam Azmi boleh dikatakan lebih kepada untuk defensif lah, sebab dia memang boleh dikatakan pasukan Selangor banyak attack, so Azam Azmi lebih kepada untuk defensif. Manakala Alif Zakaria kita boleh nampak lah dia involve dengan beberapa gerakan di bahagian kiri bersama dengan Faisal Halim, yang mana kadang-kadang beliau masuk ke bahagian midfield untuk bertindak sebagai fast full back, kadang-kadang beliau masuk ke bahagian tengah untuk bertindak untuk buat underlap. Jadi benda-benda tu sangat-sangat bagus lah. Azam Azmi dan juga Alif Zakaria adalah pemain yang memang konsisten. Every game mereka bermain memang sangat-sangat konsisten. Dan balik kepada defense department tadi, saya lebih suka kepada Syarul Nizam, yang mana Syarul Nizam pada perlawanan ni bertindak dengan sangat cemerlang dengan hantaran-hantaran jauh beliau. Beliau mempunyai kualiti ataupun long ball, long passing yang sangat bagus lah bagi saya. Dia ada vision, dia punya kualiti dan juga passing accuracy tu bagus. So beliau boleh jadi ball playing defender dan beliau juga boleh bawa bola naik atas dan sebagainya. Dan free kick beliau pun memang hampir-hampir menjaringkan gol lah. Jadi itu untuk defense dan juga goalkeeper pasukan Terengganu. Dan yang ketiga, apabila bercakap tentang pasukan Terengganu adalah mengenai mereka punya winger. Cumanya winger yang saya suka adalah tentang Faisal Halim. Untuk game ni memang Faisal Halim menjadi ancaman lah kepada barisan pertahanan pasukan Selangor, terutamanya di bahagian kanan, yang mana memang apabila dapat bola kat Faisal Halim, bahagian pertahanan pasukan Selangor memang kucak kacil lah. Memang skill individu yang bagus dengan ball control yang bagus. Dia punya first touch pun bagus. Memang first touch tu lekat kat kaki lah dan sebagainya. Dan akhirnya beliau berjaya memberi satu assist kepada Manny Ott, yang mana kita boleh tengok Manny Ott punya off ball movement pada perlawanan ni pun memang sangat bagus. Jadi benda tu memang saya suka lah kepada Faisal Halim, sehingga Quentin Cheng dikeluarkan lah pada perlawanan ni, digantikan dengan Zikri Khalili. Tetapi silap percaturan lah daripada Nizam Jamil. Sebab apa? Sebab dia buat keluar Quentin Cheng di second half, tetapi tengok-tengok Faisal Halim pun keluar di second half. So sepatutnya kalau ada Quentin Cheng, mereka boleh bertindak lebih ofensif. Sayang rugi sikit lah, so benda tu agak sayang lah. Jadi itu sahaja yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Dan untuk kelemahan pasukan Terengganu pada perlawanan ni, boleh saya katakan satu, daripada segi fitness. Sebab kita tahu, nampak lah skuad Terengganu memang nampak fatigue sebab mereka bermain dalam jadual yang padat. So benda tu boleh dimaafkan lah, sebab bila bermain dalam satu jadual yang padat, memang kita akan nampak pemain-pemain Terengganu akan mula nampak letih sikit lah. So benda tu memang kita tak boleh nak kata apa, memang terpaksa mereka harungi lah, sebab mereka banyak game yang dipostpone pada awal season. So yang tu yang pertama. Yang kedua, boleh dikatakan Kepa Sherman gagal untuk memberi impak yang positif kepada bahagian serangan. So benda tu sedikit memberi impak kepada bahagian serangan Terengganu untuk lebih efektif di bahagian hadapan. Dan yang ketiga, kita boleh tengok masuk second half, memang Terengganu lebih main fully defend macam saya cakap tadi, sebab mereka fatigue, mereka penat. So itu adalah percaturan yang bijak daripada Nafuzi Zain, sebab mereka tak terlalu all out untuk bermain di second half dengan lebih ofensif. Jadi mereka bermain dengan corak counter sahaja. Jadi overall untuk Terengganu memang super semalam boleh menang dengan 2 gol daripada midfield. Habib Harun punya gol saya suka sebab tak ada step langsung, dia shoot memang padu. Itu untuk pasukan Terengganu. Untuk pasukan Selangor, apa yang boleh dikatakan untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni? Mereka bermain dengan sangat baik. Saya puji Yazan. Yazan pada perlawanan ni berjaya untuk man marking Kepa Sherman dengan sangat bagus. Kepa pergi mana beliau sangat bagus. Tetapi kelemahan apabila anda meletakkan man to man marking adalah apabila ketika gerakan yang dilakukan oleh bahagian winger, yang mana gol terhasil daripada Manny Ott, yang mana beliau terlalu memfokuskan kepada Kepa Sherman sampai terlupa nak marking Manny Ott. Manny Ott tak ada siapa yang jaga, Manny Ott score. Man to man dah bagus, tetapi daripada segi awareness, kesedaran pergerakan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam padang masih lagi kurang oleh pasukan Selangor. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian tengah pasukan Selangor yang bermain dalam sistem double pivot, Bahar dan juga Alex gagal menjalankan tugas secara bertahan dengan sangat
sangat bagus, yang mana mereka memberi ruang kepada bahagian tengah pasukan Terengganu untuk exploit dan juga kontrol lebih banyak lah. Kita boleh tengok Alex dan juga Bahar daripada segi defending skill dan juga shape, mereka gagal untuk menghalang gerakan dan juga pergerakan serangan yang diciptakan oleh pasukan Terengganu, dan hasilnya Terengganu boleh cipta gol daripada luar kotak penalti tanpa ada satu challenge, satu blocking pun daripada pemain-pemain Selangor. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kita bercakap tentang pasukan Selangor adalah di bahagian attacking third, yang mana mereka punya serangan sebenarnya boleh dikatakan sama sahaja. Daripada first half sampai second half, gerakan mereka sama sebegitu. Cumanya saya pelik lah kenapa Selangor bermain dengan simple. Sepatutnya Selangor boleh bermain dengan simple football, tetapi mereka gagal untuk buat sedemikian. So benda tu yang menjadi tanda tanya. Apa yang terjadi kepada Selangor? Kenapa tak bermain dengan simple football? Kenapa still lagi nak main dalam keadaan yang cacah merebah? So benda tu yang masih menjadi persoalan. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Selangor, kemasukan Sharif Fikri adalah satu tindakan yang bijak daripada Nizam Jamil, yang mana kemasukan Sharif Fikri memberi satu bentuk variasi yang baru kepada bahagian hadapan pasukan Selangor. Sepatutnya Sharif Fikri masuk lebih awal lah untuk backup kepada Keyon, tapi sayanglah untuk game ni Keyon, macam saya cakap, beliau banyak kali terperangkap dalam offside, dan boleh dikatakan import yang ada tu boleh gameplay dah nampak, tapi mereka gagal execute the idea dan juga execute the finishing yang ada pun tak berbahaya sangat. So itu sahajalah ulasan saya. Selangor kena improve, kena yakin diri balik, main simple football sahaja, dan mereka perlu tengok balik mereka punya percaturan. Contohnya macam percaturan bawa keluar Quentin Cheng yang dalam keadaan yang sama mereka nak kejar gol. Saya faham dia bawa keluar Quentin Cheng sebab Quentin Cheng asyik kena dengan Faisal Halim, tetapi apa yang perlu kita faham, di second half mereka nak main ofensif. Zikri Khalili dia tak se-ofensif Quentin. So benda di belah kanan memang nampak tenggelam. Hentaan banyak berkesorangan di hadapan. Brandon Gun lebih kepada midfield, waktu first half lebih kepada wide area, tetapi second half lebih kepada midfield, gagal memberi import yang positif. So benda-benda macam ni lah Selangor kena check balik. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.